berimpian nak kerja makan gaji. Kerja makan gaji bagus, bukan tak bagus, bagus. Saya tak pernah condemn, saya tak pernah kutuk. Cuma kalau kita ada tanggungjawab ataupun kita ada dream, kita ada impian yang besar, mungkin kita kena belajar buat bisnes. Ya, kita kena belajar buat bisnes untuk capai apa yang kita nak. Jadi macam saya seterus teranglah. Ya, alhamdulillah. Ya, saya dapat gaji pada peringkat awal memang kecil. Saya nak ceritanya pada peringkat awal tak adalah banyak sangat. Baru kata basic pun dalam 1,000 lebih, 1,700 lebih. Cuma saya nak ucap terima kasih kepada Perdana Menteri Pak Lah yang masa-masa saya start mengajar tu, Pak Lah menaikkan gaji untuk kaki tangan awam. Dan masa tu terasalah kenaikan gaji yang banyak. Namun pada masa tu juga kenaikan petrol lebih kurang 60 sen naik. Itu memang hebat sangat pada tahun tu. Okey. Jadi bila kita kerja makan gaji, kerja pula di Kuala Lumpur, dan saya pula bila dah dapat loan, biasalah orang government, sahabat-sahabat semua, siapa yang government macam saya, boleh komen tak? Saya ataupun I, tak kisahlah. Siapa government di sini? Cuba komen, saya nak tengok ada tak orang government di sini? Ke orang yang datang malam ni semua dah full time dengan Tuan Wah? Ataupun kerja sendiri? Oh, Nora kerja makan gaji Okey, betul tak Nora, Cikgu Nordin? Bila kita makan gaji je, dapat je payslip yang ketiga. Okey, payslip. Kita dapat payslip 3 bulan saja. Apa kecenderungan kita, tuan-tuan dan puan? Apa kecenderungan kita? Apa kelebihan kalau kita makan gaji, lagi-lagi government servant ni, kita akan buat loan. Yes, betul Cikgu Day, betul. Ini kebiasaan yang berlaku dalam hidup penjawat awam. Saya bukan nak kutuk tak. Ini adalah kelebihan. Sebab apa? Saya masih ingat lagi masa tu umur saya 22 tahun dan saya juga ada calon nak kahwin. Jadi pada masa tu loan yang pertama saya buat adalah loan kahwin. Saya tak malu nak cerita, tuan-tuan dan puan. Bukan saya nak buka aib, tapi saya nak cerita bila saya jadi penjawat awam, menjadi cikgu, kelebihan yang saya ada payslip yang boleh buat loan dengan bank rakyat. Iaitu bank untuk rakyat. Ya, jadi bila saya ada calon isteri, jadi saya pun buatlah loan, tuan-tuan dan puan. Bila kita tengok kat situ, pinjam macam ni, bayar macam ni tiap-tiap bulan. Pinjam macam ni, bayar macam ni tiap bulan. Jadi kita mula fikir, tak banyak ni dia bulan-bulan. Nanti tahun depan naik gaji lagi. Nanti dia tutup dia punya potongan tu. Nampak macam kurang potongan. Itu yang bahaya. Siapa yang mengalami situasi macam ni adalah pengalaman yang indah ketika kita bekerja sebagai kerja makan gaji ni. Okey. Jadi ini saya nak cerita dulu. Kenapa saya berjuang betul-betul dalam hidup, tuan-tuan dan puan. Jadi berkenaan mengapa anda berada di sini. Okey? Jadi saya pada masa tu bila boleh buat loan, tuan-tuan dan puan. Bila boleh buat loan, kita akan buat loan. Sebulan tolaklah lebih kurang 300 sebulan. Sebab apa? Nak kahwin, tuan-tuan dan puan. Jadi begitu orang kata apa? Disebabkan ada impian tapi simpanan tak ada lagi, tapi nak kahwin, akhirnya kita buat loan. Itu kelebihannya. Okey, jadi tak apalah. Hari ni saya yakin dan percaya yang datang ni mesti ada sebab yang kuat. Ada orang nak bayar hutang tak kredit. Ada orang nak settle hutang PTPTN. Ada orang nak bantu keluarganya di kampung. Okey, tolong dia cakap. Okey? Ada orang dia nak buat saving ataupun buat simpanan. Bergantung. Tapi rata-rata yang saya jumpa sepanjang saya buat network marketing ni, kebanyakannya nak bayar hutang, tuan-tuan dan puan. Kebanyakan nak bayar hutang. Itulah kebanyakannya. Okey, next slide ni. Ini saya cakap tadi. Adakah ini kita? Kalau saya dulu cikgu, tuan-tuan dan puan. Ada yang jadi polis, ada yang jadi bos, ada yang jadi manager, doktor, ada yang bawa pemandu, apa-apa pekerjaan. Tak kisah apa latar belakang kita, tak kisah. Tak kisah, tuan-tuan. Yang penting
hari ni kita kena tanam satu azam. Aku nak buat duit bersama dengan Tuan Wow untuk part time dulu. Sama juga macam saya. Dulu saya guru. Saya ambil cerita lah, ambil gaji 4,000 Boleh? Saya cerita gaji 4,000? Boleh sebenarnya tak sampai 4,000. Tapi saya nak cerita senang. Boleh tak saya cerita gaji saya 4,000 dulu? Okey. Bila gaji saya 4,000 tuan-tuan dan puan, saya mengajar di Gombak. So saya menyewa rumah tuan-tuan. Jadi bila kita menyewa rumah, dan sebenarnya saya menyewa lebih kurang berapa tahun, lepas tu saya beli rumah 1,000 sebulan tuan-tuan. Saya beli masa tu saya bayar 1,000 sebulan. Okey, 4,000 tolak 1,000, berapa tinggal balance? Cuba komen. Saya minta anda komen, saya takut anda tak dapat nak follow. Tapi bila anda mula komen, saya dapat. Okey, oh yes, 3,000 balance rumah. Bila kita ada rumah tuan-tuan dan puan, bila kita ada rumah, semestinya nak kena bayar bil api, bil air, bil itu, bil ini, apa semua, tolaklah RM300. RM300. Tinggal berapa? Dah tolak, ada rumah, 2,700. Terima kasih Cikgu Din. Tinggal 2,700. Itu baru rumah baru tu. Baru rumah. Dan kita pun daripada kecil dulu, daripada sekolah rendah, sekolah menengah, aku one day bila kerja nak pakai kereta. Betul tak? Kita semua bila dah mula bekerja, lagi government servant ni senang nak beli kereta. So saya pun belilah kereta impian saya masa tu. Saya minat kereta Subaru pada masa tu lah. Tapi nak beli Subaru tak mampu. Jadi saya pun belilah kereta Hyundai Accent yang mirip-mirip, ada persamaan dengan Hyundai Accent. Ada mirip-mirip lah. Okey? Jadi bila saya beli kereta tu, tolak lagi 700. Berapa tinggal balance? Berapa tinggal balance? Tinggal RM2,000. Okey? Itu baru cerita pasal kereta tuan-tuan dan puan. Baru cerita kereta. Sebenarnya kereta ni dia ada cabaran. Kalau kita pakai elok, tak ada rosak, cantiklah. Kita kena standby, buat kecemasan untuk kereta. Tapi kita doakan kita dilindungi daripada musibah. So jangan fikir yang tu, kita fikir pasal minyak je. Nak pergi ke sekolah setiap hari, okey, kita cerita pasal minyak. Okey, RM10 satu hari tuan-tuan dan puan. RM10 satu hari. Sebulan kita ambil 30 hari. Termasuk juga hari cuti kita jalan sana, jalan sini. Tu tak cerita kalau orang rumah kata jom pergi makan sate kajang. Orang rumah kata jom pergi Kuala Selangor makan ikan bakar aroma. Jom pergi Shah Alam, food hunter kan. Kalau macam tu teruk minyak petrol tu. Dengan tol lagi nak kena sedekah tengah jalan, betul tak? Ini ceritanya orang Kuala Lumpur. Kalau orang duduk dekat Kelantan semua tak jumpa tol. Saya dulu kalau naik kereta jumpa tol, saya niat kerana Allah Ta'ala membantu kerajaan Malaysia. Saya buat macam tu tuan-tuan. Okey, jadi minyak kita ambil RM10 sehari, 300. Berapa dah tinggal kita punya balance tuan-tuan? Daripada gaji 4,000 tadi, berapa dah tinggal balance? Tolak petrol. Yes, bagus Asyad tinggal 1,700. Okey, kesedaran saya, insurans adalah hal yang penting. Apa-apa berlaku kita pun ambil insurans. Saya beli satu untuk saya, satu untuk wife masa tu. Kita sayang isteri kita ni, kita beli untuk wife kita. So saya ambil tak mahal pun masa tu. Saya bayar 100 saja sebulan untuk saya dan 100 sebulan untuk isteri tu tuan-tuan. 200. So tinggal berapa ambil insurans? Masa tu Prudential. Yes, 1,500. Betul. Alright. Dan saya dulu belajar di kat universiti, sempat 2 tahun saya ambil PTPTN. 2 tahun saya ambil PTPTN. Selepas tu lagi 2 tahun, sebenarnya 3 tahun saya dapat beasiswa. Tapi PTPTN sepatutnya setahun. Tapi dia masukkan 2 tahun. Saya pun gunalah, beasiswa pun dapat, PTPTN pun dapat. Mewah masa tu, tahun kedua masa tu. Tahun kedua saya dapat beasiswa. Tahun kedua juga saya masih dapat lagi PTPTN. Itu masa tu mewah sikit lah. Alright. Jadi bila kita pakai PTPTN, wajib kita bayar. Orang kita ramai kata PTP tipu. Tak, PTPTN tak tipu. Dia bagi duit pada kita. Kita yang tak bayar kepada dia. So siapa yang tipu? PTPTN ke kita yang tipu? Tolong jawab. Siapa yang tipu? Kita yang tipu kalau tak bayar.
Alright, jadi bayarlah. Bayar 100 bulan. Bila PTPTN kita bayar 100 bulan, berapa lagi tinggal tuan-tuan? Berapa lagi tinggal? Tinggal lagi berapa? Kita lah. Tinggal berapa? Yes, betul Raja Hamzi. 1,400. Daripada 4,000 tadi. Sebab tu saya kata, saya dulu ada pengalaman, bila dapat gaji 25 hari bulan, pergi ATM, ambil duit, melangkah pergi CDM, bayar itu, bayar ini, tinggal tak ada apa dah. Tuan-tuan puan, 1,400. Saya sebagai perantau, mak di kampung, keluarga di kampung, saya memang setiap pagi akan call mak. Tengah hari call mak. Petang saya call mak. Malam saya akan call mak. Sebab apa? Syurga kita di bawah orang lelaki, kita kahwinlah dengan anak raja pun, syurga kita di bawah tapak kaki ibu. Ingat tu, kalau nak berjaya malam ni, tolong kembali ke pakar jalan. Jadi, berkat kita, saya akan call sama, setiap hari saya akan call mak saya. Setiap hari. Dan apa yang saya akan minta? Minta maaf. Saya orang Kelantan kan. Saya kata, maaf kau orang dah. Doakan orang berjaya ni dalam tahun wow ni. Itulah saya buat hari-hari tuan-tuan puan. Itu yang saya buat hari-hari. Jadi saya punya bill Maxi setiap bulan RM200 sebulan tuan-tuan puan. Jadi berapa tinggal lagi? Gaji saya 4,000 dah. Tolak itu, tolak ini, tolak pula Maxi 200. Tinggal berapa? Yes, tinggal 1,200. Daripada 4,000 dah tinggal 1,200. Allahu Akbar. Kita sebagai seorang guru, bila pergi ke sekolah, macam sekarang okeylah PDPR dulu kat rumah. Dulu kita mengajar. Bila mengajar, kadang-kadang kawan-kawan kita, kawan-kawan sekerja ni, bila dia free, kita free, jom kantin, pergi minum. Bukan minum je, ada roti canai, kita belasah roti canai. Walaupun perut dah kenyang, tapi dah memang jadi tabiat. Sebab tu saya sebelum jadi cikgu, berat saya 63. Selepas saya jadi cikgu 2 tahun, berat saya naik 25 kilo. Bukan saya nak salahkan cikgu, tak. Maksudnya kita mula makan. Bila free je kawan, jom ke kantin. Kalau tak mengajar je, jom ke kantin. Minum air, ambil roti canai, makan apa semua. Kita ambillah RM10 sehari. Kita ambillah RM10 satu hari. RM10 satu hari, RM200 tuan-tuan puan sebulan. Berapa dah tinggal? Berapa lagi balance kita? Cuba kira sama-sama. Okay, tadi dah balance RM1,200, tolak perbelanjaan, yes, betul Ikmal, tinggal RM1,000. Daripada RM4,000, dah mula tinggal RM1,000. Sebab tu, ramai orang makan gaji, ini kita tak boros ni, ini baru keperluan hidup baru, tak cerita lagi benda lain ni. Ini keperluan hidup baru, nasib baik saya tak isap rokok. Kalau saya isap rokok, tuan-tuan puan, kena tolak lagi, tak apa. Okey, ingat tak dulu saya cakap, awal-awal dapat loan, saya buat, dapat gaji, saya buat loan untuk kahwin tu. Loan, saya lupa nak tolak awal-awal. Cuba tolak loan tadi 300. Berapa dah tinggal? Dekat payslip, maknanya dah tolak dah. Berapa dah tinggal? 700 tuan-tuan puan. Orang kata kalau kereta tak boleh nak bayar, kereta kita kena tarik tak dengan bank? Kalau kita tak boleh nak bayar. Sebab kita buat loan kereta dengan bank, tak boleh nak bayar, tak boleh bayar kereta kita ni bulan-bulan, risiko tak kereta kita kena tarik? Risiko lah. Tapi hari ni kita buat loan nak kahwin, nasib baiklah potong angkasa. Kalau tak boleh bayar loan, risiko isteri kita kena tarik dengan bank. Ada tak cerita macam tu? Tak ada ya? Tak ada, nasib baik. Kalau ada yang risiko kena tarik, isteri kena tarik dengan bank tu bahaya sikit. Itu bahaya, hati-hati ya. Tapi ada seorang kawan saya, network saya sendiri, alhamdulillah, masa dia nak kahwin tu hampir buat loan dengan Alun. Nak buat loan dengan Alun, jadi saya nasihatkan dia, kau kena buat 3 kerja satu hari. Daripada kau buat dengan Alun satu hari, nanti kau kahwin sedap satu hari, sedap seminggu, lepas tu kau sengsara seumur hidup, silap-silap perkahwinan kau pun akan terputus. Sebab apa? Bila ada tekanan, masing-masing tekanan, lepas tu jadi teruk lah semua. Dia alhamdulillah, dia dengar nasihat saya, alhamdulillah dia berjaya juga kahwin tanpa loan. Alung lah, alung. Kalau pinjam angkasa bank kerajaan ni okey lagi. Dipotong setiap bulan, tuan-tuan puan. Alright. So tolak tadi tinggal 700 kan. Kena ingat, kenapa orang kata raja sehari, raja sehari? Ada tak orang kata raja setahun? Kalau raja setahun, anda adalah Raja Sultan Brunei. Itu raja bertahun-tahun lah. Okey, raja sehari maksudnya keindahnya satu hari. Kita orang lelaki,
Bila kita meminang anak orang, kita kahwin anak dara orang, kena ingat kita ambil tanggungjawab. Makan minum semua pada kita nafkah. Jadi ini pengalaman pertama saya lah dengan isteri yang pertama lah. Ya, yang mana bila mana saya kali pertama bila berkahwin tu, orang rumah saya ajak pergi mana tahu? Masa tu saya duduk di Selayang, okey. Duduk di pinggiran Batu Cave. Rumah saya ajak jom pergi ke Giant. Jom pergi ke Giant nak beli barang dapur. Nak beli barang dapur, tuan-tuan. Jadi saya ni orang Kelantan. Giant, tolong. Okey. Jadi saya ni orang Kelantan, tuan-tuan dan puan. Okey. Kita pergi dengan kain pelikat ke Giant, tuan-tuan. Pergi ke Giant pakai kain pelikat. Tak apalah. Jadi saya ni sayang orang rumah, ya, sayang isteri. Jadi saya lah yang tolak troli tu. Cakap kat rumah, yang you duduk depan. Saya yang tolak troli. Kita sayang isteri kita ni. Apa-apa hal, abang akan backup. Abang akan backup daripada belakang. Kita tolak troli. Rupanya orang rumah saya ni, dia bawa pen satu, dia bawa kertas panjang. Saya ingat lagi, kertas panjang macam ni. Dia bagi 2 A4, dia tulis semua. Itu bagus orang perempuan. Kita orang lelaki, kalau orang rumah kita kirim 10 barang, kadang-kadang kita balik 11 barang. Kadang-kadang balik 7 barang. Kadang-kadang balik 7 barang. Lepas tu balik kena marah, kena pergi beli lagi. Tapi orang perempuan dia tulis senarai ni. Okey, hari tu saya panggil, tuan-tuan dan puan, Hari Pelanggaran Troli se-Malaysia. Sebab hari ni dapat gaji, dia kata, yang jom kita pergi Giant. Hari tu penuh orang kat Giant. Tak percaya, siapa tak percaya kata saya, cuba selepas ni, hari gaji, cuba pergi Giant, pergi NSK, pergi mana-mana pasar. Memang Hari Pelanggaran Troli se-Malaysia. Ramai gila. Dan juga hari bagi saya juga, kedai-kedai tom yum pun senyum malam tu. Sebab hari tom yum se-Malaysia penuh kedai tom yum bila hari gaji tu, tuan. Ini pengalaman hidup saya memerhati. Jadi bila kita tolak troli, orang rumah letak kicap, jalin, letak Maggi, letak beras, letak bawang putih, bawang ungu, bawang merah, bawang hitam, semua ada, tuan-tuan dan puan. Sampai dekat kaunter. Ingat, ini saya nak cerita ni, warning amaran keras bagi lelaki yang belum kahwin. Siapa yang belum kahwin? Cuba komen, nak tahu. Siapa yang belum kahwin lagi? Yang belum kahwin, bukan berkahwin lagi. Yang belum kahwin. Saya belum kahwin lagi. Raja Hamzi, awak belum kahwin. Nasrul belum kahwin. Syed Muhammad Farid pun belum kahwin. Ingat, kita diberi tanggungjawab yang berat. Setiap kenikmatan sedap tu ada dia punya tanggungjawab. Jadi saya, tuan-tuan dan puan, bila sampai dekat kaunter, orang rumah saya tolak saya untuk bayar. Inilah kehebatan seorang wanita, tuan-tuan dan puan. Orang rumah kita ni, isteri kita ni, memang gaji sama. Dia pun DG41 masa tu, saya pun DG41 cikgu. Gaji sama-sama, tuan-tuan, sama-sama degree. Tapi Syakir girlfriend pun tak ada. Dan saya doakan semoga Syakir dapat awet, on the way dapat isteri. Jadi tuan-tuan dan puan, sampai dekat kaunter, bayar sebulan sekali. Itu barang dapur. Agak-agak berapa saya bayar barang dapur, tuan-tuan dan puan? Sebulan saja beli ni barang dapur. Cuba teka. Siapa yang dah kahwin, yang setiap bulan beri barang dapur, Cikgu Nasar rasanya dia tahu tu berapa beli barang dapur. Berapa beli barang dapur setiap bulan? Berapa? Cuba komen, saya nak tengok. Adakah sama perbelanjaan kita? 300. Sikit tu Asyad, 300. 300 ni 2 minggu je. Kalau alright. 500 betul. 500. Memang 500. 1,300 Nafa. Allahu Akbar, kalau 1,300 berat, tuan-tuan. Balance tak pun tinggal berapa dia tadi tu? Tinggal 1,000 tolak 1,300. Mempes saya memempes. Okey, jadi tolak 500, tinggal berapa lagi balance tu, tuan-tuan? Tinggal berapa lagi balance? Tadi 700, RM200. Dan masa kecil-kecil dulu, selalu saya borak dengan arwah mak saya. Saya cakap, Ma, saya panggil arwah mak saya Ma. Ada orang panggil Mama, saya panggil Ma. Ada orang panggil Amak, saya panggil Ma. Ma,
bila saya dah berjaya satu hari nanti, dah kerja satu hari nanti, saya akan bagi kepada mak tiap-tiap bulan duit 500. Nak impian, masa tu berimpian nak bagi kat mak berapa? 500 bulan. Saya nak tanya, berapa balance sekarang tinggal? Berapa balance daripada gaji 4,000 tadi? Berapa balance tinggal? Tinggal berapa daripada 4,000? Tinggal 200. Saya pun buat keputusan bagilah 200 sebulan kat mak. Masa tu tuan-tuan, bagi 200 bulan, saya termenung. Sebab apa saya termenung? 7 tahun saya kerja makan gaji, nak simpan RM1 pun tak boleh. Ini pengalaman yang perik yang saya lalui sebagai seorang anak perantau di Kuala Lumpur yang bila mana cuti je balik kampung. Bila raya ni balik kampung, kadang-kadang termenung. Macam mana aku nak balik kampung? Duit tak ada ni. Bila balik kampung, minyak lagi, tol lagi, nak kena bersih R&R lagi. Lepas tu, bila balik kampung, orang kata kerja cikgu, takkan kita tak nak bagi kat makcik-makcik kita kat kampung lagi. Banyak masalah yang timbul, tuan-tuan. Okay, tapi saya ingat lagi kata-kata daripada seorang sahabat saya, itu mentor saya, dia kata apa? Kalau kita tak berubah, kita akan terus tertekan dalam hidup. Kalau kita tak berubah. Dan setiap masalah, di sebalik masalah, adanya satu peluang kalau kita positif. Daripada situlah, saya berimpian. Aku kena buat bisnes. Sebab apa? Nak tambah 1,000 saja sebulan. Gaji cikgu 4,000, nak tambah lagi 1,000 sebulan. Sebab apa nak tambah 1,000 sebulan? Nak bagi kat mak tiap-tiap bulan 500, nak ada saving kecemasan. Tuan-tuan dan puan, penting tak saving kecemasan? Penting tak? Saya nak tanya sahabat-sahabat semua, penting tak kita kena ada tabung kecemasan? Beginilah hidup saya, tuan-tuan dan puan dulu. Pergi kerja pagi, balik malam, balik petang, dapat gaji, bayar apa? Bayar apa, tuan-tuan? Dapat gaji, bayar apa? Bayar hutang. Maka beruntunglah kalau orang tu kerja cikgu, tiba-tiba posting dekat dengan mak dia. So menumpang rumah mak, guna pula kereta mak, tak ada hutang, tuan-tuan dan puan. Tapi tak apa. Ingat, setiap cabaran tadi Allah nak upgrade kita. Dan saya bersyukur. Pada awalnya saya nak 1,000 saja sebulan. Dan alhamdulillah kini menjana pendapatan bukan 1,000 saja sebulan, lebih daripada situ. Alright, tuan-tuan dan puan. Okey, cepat sangat Mi. Back dulu, belakang dulu. Alright. Ini sini. Rakyat tertekan, kos hidup selalu tinggi. Betul? Kita lagilah tertekan dengan orang perubahan daripada pandemik itu, dan sekarang alhamdulillah endemik, maksudnya kita boleh meneruskan offline, kita boleh, mana orang dah boleh berniaga, kegiatan ekonomi mula bangkit balik, jadi ramai dah tak tertekan. Tapi masa pandemik tu saya istighfar saja. Sebab apa? Ramai yang bunuh diri. Risau kita tengok keadaan negara kita. Bukan kata negara kita, semua negara macam satu dunia, tuan-tuan dan puan. Tapi hari ini setiap masalah tadi, kalau kita betul-betul positif, adanya satu peluang. Alright? Okay, next. Okay, tuan-tuan dan puan, saya nak minta anda bayangkan. Raja Hamzi tadi dia kata dia bujang lagi kan, belum kahwin, tak apalah. Ini just bayangkan dulu. Nanti pula ada, cikgu saya, isteri saya pakai tudung. Tak. Ini biasalah, takkanlah saya nak buat gambar kan. Okey, tak apa. Jadi ini slide, kita terima je, cuma anda bayangkan. Yang tengah yang pakai spek mata tu anda. Yang si suami tu anda. Okey? Yang mana perempuan, anda bayangkan yang baju putih merah tu anda. Dan itulah keluarga bahagia anda. Anda boleh bayang tak sekarang? Inilah keluarga bahagia anda. Yang mana belum kamu, anda just imagine, tak salah. Bayangkan. Anda mempunyai satu keluarga yang bahagia sekarang. Anda adalah ketua keluarga. Anda adalah yang bertanggungjawab. Anda tanpa gagal setiap bulan menafkahi keluarga anda. Anda happy. Buat saving apa semua. Ya? Alright. Kita tengok. Ini kita tak doakan. Kita tak doakan musibah. Tapi kita ajak berbincang. Seandainya kalau ini berlaku, apa tindakan kita? Apa yang kita kena lalui? Next week. Okey. Tetapi jika anda dipecat, berlaku tak situasi ini, tuan-tuan dan puan? Jika anda sakit, berlaku tak? Jika anda mati, kita tak minta anda sakit. Ini kita bincang. Orang kata bersedia sebelum datangnya cabaran ini. Kita sebagai ketua keluarga meninggal.
So apa yang kita nak tinggal kepada pewaris kita? Kita kata I love you sayang, I love you sayang, I cinta you sampai mati. Bila mati, you tinggalkan hutang 100,000 kepada isteri you. Bagus tak bagus macam tu? Minta jauh, na'udzubillah min zalik. Ya? Sebab tu saya kata hidup ini adalah perjuangan, sahabat-sahabat semua. Hidup ini perjuangan. Kurang-kurangkan kita banyak masa main game, kurangkan masa berTikTok berlebihan. Kalau TikTok menjadi pendapatan, is okay. Ya? Kalau kita ditimpa cacat kekal, ya, tapi kita minta jauh. Apa yang kita nak bincang ini, seandainya bagaimana mereka kalau kita tak ada tuan-tuan, kalau kita sakit. Bila cuba kita tengok dalam apa yang berlaku, isteri tinggalkan suami selepas suami sakit, terlantar, bedridden. Ada tak yang isteri tinggalkan suami disebabkan suami dah terlantar? Ada. Kalau kita tengok penceraian juga berlaku disebabkan masalah ekonomi. Ya, dan hutang hari ini adalah satu benda yang berat dalam badan. Tapi tak apa, malam ni mungkin habis program ni anda boleh senaraikan hutang anda. Jangan takut. Sebenarnya hutang yang ada dalam diri kita tu adalah menjadi satu tekanan atau tonik untuk kita bangkit, untuk kita berjuang bersama-sama. Tahniah, kerana hari ini anda hadir untuk menjamin masa depan keluarga anda. Anda dah, orang kata, dah berada di tempat yang betul, pada masa yang betul, dengan program yang betul, di bawah satu company yang betul. Insya-Allah kita dah 12 tahun, ramai yang dah berubah. Yang asal nak 1,000 sebulan, hari ini dah 10,000 sebulan, hari ini ada yang 50,000 sebulan. Ya, alright. Sekira tengok, anda mengambil tindakan untuk menyambung masa depan, sekiranya anda hilang keupayaan untuk menyara hidup. So kita perlunya ada passive income. Perlunya ada passive income. Backup. Sekarang ni kita ada pendapatan makan gaji. Teruskan. Saya tak suruh anda berhenti. Tak. Anda ada gaji 4,000 dan anda bina pendapatan di sini RM500 sebulan. Anda bina pendapatan sini terus pergi 1,000 sebulan. Anda bina sehingga 4,000 sebulan. Seperti saya lah. Ya. Sebelum saya nak share benda ni, mungkin saya nak share pada anda. Bulan pertama saya, bila saya bersama dengan Tuan Wow, pada tahun 2000, pada bulan 6 2013, income bulan pertama saya RM98.90. Dan masa itu saya sebagai seorang guru, gaji saya 4,000. Alhamdulillah. Ada pendapatan yang mana terjamin kerja makan gaji ditambah dengan part-time income. Pada bulan kedua, gaji cikgu masih ada. Dicampur dengan 600 bonus Tuan Wah. Ya? Gaji cikgu masih ada pada bulan ketiga. Dapat lagi RM1,116. Masa tu saya kata, oh hebatlah bisnes Tuan Wah, dah 1,000 bulan ketiga. Dah 1,000. Bulan keempat, gaji cikgu saya 4,000 lagi. Ya, maintain setiap bulan gaji cikgu. Lepas tu dapat lagi RM2,000. Bulan kelima gaji cikgu saya masih lagi 4,000. Tapi dah melonjak pendapatan saya kepada RM9,000. Bulan ke-6, gaji cikgu saya masih 4,000. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan. Bulan ke-6 RM9,000, bulan ke-5 RM4,000. Semula 98, 600, 1,000 lebih, 2,000, 4,000, 9,000. Itu pada bulan ke-6. Okey, bulan ke-7 alhamdulillah gaji cikgu 4,000, Tuan Wow bayar 12,000 tuan-tuan dan puan. Masa tu seronok sangat. Sebab apa? Saya bayar PT, PTM pun cantik. Boleh bagi nafkah kat mak dah seronok, boleh bagi 1,000 sebulan. Seronoklah. Dulu nak bagi kat orang rumah, bagi barang dapur je. Nak bagi lebih-lebih dia untuk beli baju pun semua tak ada. Ada tak saya cerita pasal beli baju kat rumah? Tak ada kan? Sebab memang tak ada duit dah. Nak korek mana lagi? Orang tuan-tuan dan puan, kalau baju pun tak boleh beli, barang emas lagilah tak boleh beli. Ya? Duduk setahun tuan-tuan dan puan, saya buat setahun, income saya pada bulan ke-12. Pada bulan ke-12, 32,000 sebulan. Campur duit cikgu, 36,000 lah. Masa tu saya termenung, saya tengok, ya Allah, daripada RM98 tak pernah turun. Naik kepada 6, 1,000, 2,000, 4,000, 9,000, 12,000. Cukup 12 bulan, 32,000 sebulan.
32,000 sebulan. Campur duit cikgu 4,000, 36,000. Saya masa tu cikgu lagi tuan-tuan dan puan. Saya dah rasa jadi macam jadi apa? Dah rasa macam jadi pengetua kat sekolah. Sebab gaji pengetua pun macam tu lah. Mana tak adalah 36,000. Maksudnya gaji pengetua pun 5 angka lah juga. Kalau campur allowance campur itu. Jadi saya tak perlu tua nak jadi pengetua. Muda-muda dah rasa jadi pengetua tuan-tuan. Tapi tak ada pangkat pengemuda lah. Pengetua kena tunggu tua baru dapat jadi pengetua. Tuan-tuan dan puan, bila saya dapat 32,000 sebulan, saya berdoa pada Allah Ta'ala dah lama. Saya berdoa 3 tahun sebelum saya nak letak jawatan pun saya berdoa. Masa saya pergi 2013 umrah pun saya berdoa kepada Allah. Saya kata, ya Allah Tuhanku, saya agak tertekan dengan makan gaji. Bukan soal pendapatan, tolak itu tolak ini tak boleh simpan, satu tekanan dah. Yang keduanya, saya tak boleh nak bawa mengajar matematik dalam bahasa Inggeris. Saya ni tak pandai bahasa Inggeris. Saya cakap terus terang. Bahasa Inggeris, yes, no, right, I love you boleh lah saya cakap. Kan? Yang sebih-sebihnya memang saya tak boleh nak mengajar lah. Ya? Jadi kita ni matematik, kita memang bidang kita lah. Tapi nak mengajar matematik dalam bahasa Inggeris ni satu tekanan. Jadi saya pun buat keputusan. Saya tanya orang rumah saya yang rasa nak letak jawatan. Okey? Dia kata tak kisahlah. Apa yang abang nak buat, semua saya sokong, saya dukung. Yang penting abang strong, abang kuat, gagah perkasa, dia kata. Maksudnya semangat teruskan perjuangan lah. Jangan salah faham pula. Ya. Jadi apa yang saya buat sebelum saya letak jawatan? Pada bulan 4, pada bulan 7 lah, bulan 7 2014. Itu pada bulan ke-13 saya bersama dengan Tuan Wow. Sebelum saya meletak jawatan, saya pergi settle PTPTN. Ini cakap benar lah. Saya pergi settle PTPTN saya. Saya tutup kad kredit, 4 kad kredit tuan-tuan. Disebabkan saya cikgu ni, orang kad kredit suka datang sekolah, promote kad kredit. Jadi saya tutup 4 kad kredit tuan-tuan dan puan. Alhamdulillah, terima kasih Tuan Wow, terima kasih Allah yang hadirkan kami Tong Group yang cukup committed. Dan tanpa gagal bayar bonus setiap bulan, jadi boleh tutup 4 kad kredit. Pergi bayar itu, bayar ini. Saya mengambil keputusan pada bulan ke-13 saya bersama dengan Tuan Wow. Saya pergi ke sekolah, saya meletak jawatan sebagai seorang guru DG41 24 jam. Walaupun saya letak jawatan, saya tidak meletak untuk berhenti bekerja. Saya anggap Tuan Wow ini adalah satu pekerjaan, bukan bisnes. Pekerjaan. Macam mana? Kalau jadi cikgu, Isnin Jumaat saya kena wajib pergi sekolah, kena mengajar di sekolah, kena paskat di sekolah untuk dapat gaji setiap bulan. Kalau saya tak pergi sekolah, dapat gaji tak? Tak dapat. Saya kena anggap walaupun dah 32,000 sebulan, ini adalah kerja, bukan bisnes. Kerja. Saya jadikan kerja seperti, jadikan bisnes seperti makan gaji. Maksudnya saya kekalkan disiplin. Alhamdulillah, pendapatan paling tinggi saya bersama dengan Tuan Wow ni 65,000 sebulan. Alhamdulillah. Itulah tuan-tuan dan puan. Okey. Habis cerita saya di situ, apa yang saya nak share, semua tadi nak ceritanya semua kita ni bermula dengan masalah. Kita bermula dengan tekanan. Sebab tu kebanyakan orang berjaya datang daripada orang yang bermasalah. Orang yang ada masalah, anak orang miskin. Namun bonus bagi orang kaya, anak orang kaya, tapi ambil peluang untuk berjaya, anda bijak. Sebab apa? Kekayaan mak ayah bukan kekayaan anda. Kalau mak ayah meninggal, mewarisi harta, itu adalah bonus. Tengok TMJ. Anda kena contohi TMJ. Walaupun dia anak sultan, tapi dia bisnes dia adalah JDT. Dia cakap terang ni, JDT adalah satu bisnes. JDT adalah ini bisnes. Dia tak ambil duit raja, dia bangunkan bisnes, saudara-saudara. Tak ramai anak raja macam TMJ. Dan begitu juga tak ramai anak orang kaya yang nak buat bisnes. Dan tak ramai juga orang yang dah selesa pendapatan nak buat bisnes. Kebiasaan macam saya dulu. Disebabkan apa? Disebabkan masalah hutang, disebabkan tekanan hidup di Kuala Lumpur, niat nak 1,000 sebulan. So ada berita baik malam ni, anda boleh keluarkan duit RM50, anda join lah Tuan Wow. Sebenarnya harganya tak sampai RM50 pun. RM10 je. Tapi anda belilah stok SIM card, pak keping ke apa ke. Nak berjaya, belilah banyak.
Saya cakap terus terang, kalau siapa nak berjaya, belilah 100 keping. Dan bisnes ini bukan pelaburan. Pelaburan ada yang betul, ada yang salah. Yang salah tu anda kena pandai-pandai lah tengok. Ya, yang betul tu betul lah. Ya, ini bisnes. Anda kena berusaha. Apa usaha kita? Buka mulut bercerita, bagus Tom Wow. Apa yang kita dapat? InsyaAllah kita mula berjana pendapatan. Okey, saya pun pada bulan pertama, saya daftar isi saya, mak saya, kawan-kawan saya. Macam tu je, tak bersungguh sangat. Saya betul-betul bersungguh pada bulan ketiga. Itu betul-betul saya bersungguh. Sebab tu dia melonjak dan bulan ke-6 tu saya naik, bulan ke-6 berjaya capai naik branch. Ya. Apa kelebihan bisnes kita ni? Modal kecil. Tiada pembelian barangan, maksudnya tak adalah stok yang besar nak kena hampus apa semua. Saya dulu mula-mula saya beli 10 keping je, terus terang. Masa tu modal kita 10 keping untuk restock 900 lebih. Sebab masa tu SIM card sekeping RM100. 900 lebih. Kalau sekarang, kalau keluarkan modal hampir 1,000, anda sekarang boleh dapat 100 keping lah. Itu step yang pertama. Saya rolling 10 keping mula-mula. Mula-mula saya beli dengan Tuan Ishak. Lepas tu saya rolling lagi dengan Tuan Ishak 10 keping. Lepas tu yang ketiga saya beli dengan Tuan Sleh. Pran Sleh. Yang 2 minggu lepas dia buat tu, saya beli 30 keping. Okey. Kemudian selepas 30 tu, masa itulah bulan rolling yang keempat, saya beli 120 keping. Terus saya beli 120 keping. Lepas tu saya upgrade kepada 250 keping. Lepas tu maintain 250 keping. Lepas tu saya upgrade price masa tu 1,500 keping pada bulan ke-6. Macam tu kan nampak. Alright. InsyaAllah, okay, bila anda buat bisnes ni, okay, anda mesti refer dengan leader-leader anda macam mana nak buat duit, macam mana nak register pun semua kan. Okay. InsyaAllah. Company kita pun kita tengok dah committed 12 tahun. Bukan kata buka 3 tahun, 4 tahun tutup. Tak. Kami kita committed, bayar bonus. So, apa-apa berlaku pada kita selain daripada insurans, inilah yang penting. Insurans dia bayar lamsam sekali, lepas tu tak ada dah. Kalau anda guna habis-habis lah. Tapi yang ni tiap-tiap bulan akan masuk. Seperti mana arwah mak saya, pendaftaran pada 2013, so mak saya pun branch juga. Dia meninggal, arwah mak saya meninggal pada 29 hari bulan 4 2016 dan pendapatannya saya mewarisi. Sebagai seorang anak yang mengelola daripada awal akaun tu, so sebenarnya mak saya tak buat pun. Saya tak bagi mak saya buat. Tapi saya yang susung orang semua di bawah rangkaian mak saya. So bila dah meninggal, pendapatan tadi tetap dibayar sampai sekarang. Okey ke tak okey tuan-tuan dan puan? Company Tone, kalau okey kita bagi ucap sikit terima kasih kepada Company Tone yang committed. Orang kata daripada awal penubuhan 2009, masa ni kita keluar orang tak percaya tuan-tuan dan puan. Dan saya belum jumpa lagi dengan company ni pada 2009. Masa tu sibuk lagi dengan makan gaji tuan-tuan dan puan ya. Alright. Kemudian 2010 kita MOU bersama dengan Tiongkok. 2012 kita capai 100 pelanggan yang pertama. Inilah networking ya. Dan Tomplah tertubuh ya. Kemudian pada tahun 2014 kita capai 500,000 pelanggan kita yang pertama. Dan company kita buat trip untuk pergi melancong banyak tempat lah. InsyaAllah saya doakan semoga dunia kembali macam normal dan kita boleh buat trip untuk terbang lagi tuan-tuan dan puan. Dulu seronok. Saya buat je kerja. Saya tak fikir pun. Saya buat je kerja tuan-tuan dan puan. Tengok-tengok dapat panggilan daripada Azlin. Saya ingat Azlin call saya, cikgu. Saya lupa lah masa tu. Siapa yang call? Saya tengok lah. Tapi dia kata cikgu dapat 4 tiket pergi Bali. Alhamdulillah dapat pergi Bali, dapat pergi. Banyaklah tempat dekat Tongwau ni kita boleh jalan. Jalan je tuan-tuan dan puan. Buat kerja je. Okay. Disebabkan kejayaan kita, okay, macam mana cara cek customer Tongwau? Macam mana cara cek customer Tongwau? Okay. Pada tahun 2018, disebabkan kejayaan kita, DG do intai, so DG pula bergabung dengan kita. Bila bergabung dengan DG, satu berita yang baik. Kalau dulu kita jual SIM card sekeping 100. Orang yang nak join dulu minimum
Paling rendah harga 100. Tapi sekarang siapa nak bermula, RM10, RM12.5 dah boleh mula dah. Ini adalah satu benda yang bagus. Sebab apa? Kita punya, orang kata apa, branding company Tone ni orang mula percaya. Dan semua, ini cakap terang lah ya. Ini berlaku pada 3 minggu lepas lah. Ada seorang leader daripada company networking baru join dengan saya, dan dia sebenarnya buat research banyak dengan company, dengan B1, dengan apa nama merah 1. Dia pergi tengok dengan halo-halo kan, halo-halo dia pergi tengok. Dan dia pernah borak dengan seorang leader halo tu, dan dia cakap, bang ni buat halo, abang buat itu, B1 buat macam-macam, dia kata. Saya cakap, saya nak tanyalah, terus terang, banyak-banyak company telco ni yang buat network, yang mana paling bagus? Kawan saya ni, dia tanya kawan tu dia leader Tone Excel, Tone Wow, dia buat halo, dia buat B1, macam-macam dia buat. Jadi dia dapat di sikit lah. Jadi dia kata, nama kawan saya ni coach, terus terang lah, the best nak buat duit, plan marketing terbaik adalah Tone Wow, dia cakap. Itu yang coach tadi, kawan saya tu. Saya tak approach dia pun, tapi disebabkan dia tengok di Facebook saya branding Tone Wow apa semua, dia tahu saya buat Tone Wow. Dia PM saya, tu rezeki lah, mana Allah menggerakkan. Allah menggerakkan rezeki tu pada saya. Saya pun terkejut. Sebab coach tu pendapatan dia pun RM140,000 sebulan dengan satu company networking yang melibatkan international. Saya kata, coach just nak guna untuk anak ke? Tak, saya nak buatlah bisnes ni. Walaupun saya dah RM140,000 dekat sini, tapi saya nampak ini potensi yang hebat, dia cakap. Ini memang hebat, dia kata. Sebab tu saya intai tengok telco punya bisnes dengan network. Saya pun, bagus company Tone Excel punya. Sebab saya punya style, saya tak pergi intai pun. Apa plan marketing halo, apa marketing plan company lain. Saya tak intai pun. Ini saya buat kerja je. Saya dah jumpa Tone daripada minggu juga sampai sekarang, saya buat je kerja ni. Saya tak tengok dah orang lain punya kelebihan. Rupa-rupanya, kita ni banyak kelebihan. Dari segi bonus tinggi, terima kasih company Tone bagi bonus yang cukup tinggi kepada kita, Infinity. Ya, alright. Jadi saya rasa anda, sebab tu saya kata, anda semua berada di tempat yang betul. Anda berada di tempat yang betul, program yang betul, company yang betul, tuan-tuan dan puan, sebab multi-plan kita Infinity. Right, inilah momen-momen yang paling indah yang kami pergi seronok. Dapat jalan-jalan yang tuan-tuan. Dah jalan, sana pun dapat makan-makan lagi, kami buat dinner lagi dekat sana. Bandung ke, dekat Bali ke, Ho Chi Minh ke mana. Dan company kita ni alhamdulillah, kalau biasanya kita pergi buat cerita pada orang, Mr. Boss, macam mana saya branding di Facebook. Okay, saya di Facebook, boleh tengok Facebook saya, Muhammad Ikram bin Cik Noh. Anda akan tengoklah Facebook saya. Saya ni lebih pada offline lah. Saya fokus pada strength saya lebih pada offline. Online pun saya buat daripada dulu. Alhamdulillah, saya stay buat branding. Jadi orang mula follow, tengok. Bila dia orang nampak kita sentiasa on dengan program kita buat, dia orang akan cari kita lah. Dengan online ni, kalau nak buat online macam-macam cara. Nanti anda boleh join pada hari Jumaat ni bersama Zamrin Ayan. Jangan lupa ya, hari Jumaat ni itu master online tu. Dia akan share kepada anda macam mana nak buat duit melalui online. Alright. So kita ada patuh syariah ya. Jangan risaulah. 2016 kita dapat penganugerahan daripada KWSP, dan saya terkejut bila saya join company ni. Bank negara bagi pengiktirafan yang bahawa Tone Excel, bahawa Tone Wow ini adalah program anti skim cepat kaya. Saya terkejut. Jarang saya nampak satu company networking dapat pengiktirafan daripada bank negara, tuan-tuan. Maksudnya bank negara mencadangkan rakyat Malaysia ini joinlah Tone Wow. Joinlah Tone Wow sebab ini anti skim cepat kaya. Siapa yang buat dia dapat. Orang atas kalau malas, dia dapat juga upah. Contohlah ya, si kawan saya Azman, dia perkenalkan pada saya yang buat sungguh. Income saya lebih besar berbanding Azman, tapi company tetap menghargai Azman.
Azman yang bawa saya dalam tone, so Azman mesti dapat. Tapi tak besarlah, kalau nak besar dia kena bina rangkaian yang besar. Dalam bisnes network marketing ini, lagi besar rangkaian anda, lagi besarlah income kita. Okay, next ni. Okay, jadi apa yang saya share pada anda tadi, adakah anda sudah bersedia? Jadi ini peluang yang cukup hebat tuan-tuan dan puan. Okay, yang mana saya boleh buat satu kesimpulan, program Tuan Wow ini dia ada 4, dia banyak kekuatan dia, sampai 4 saja kekuatan bisnes ni. Yang pertama, modalnya murah. Kalau kita jumpa 12 tahun ke atas yang ada IC, RM10 dah boleh mula dah. Dah boleh mula dah. Kalau kita buat table talk, kita sharing, bila cerita pasal modal, dia cakap nak bincang dengan isteri, nak bincang dengan mak ayah. Kalau nak bincang dengan mak ayah tu okey lah. Tapi cakap dia, awak isap rokok, bincang tak dengan mak ayah? Kan? Awak beli tu dekat 7-in untuk main game, untuk main TikTok, bincang tak dengan mak ayah? Kita kena pandai lah tuan-tuan dan puan ya. Maksudnya, RM10 insyaAllah. Orang boleh join. Itulah kekuatan kita. Yang keduanya, mudah nak cerita. Mudah kita nak cerita. Sebab apa? Macam mana nak daftar orang bawah kita? Azri Israel, nanti Azri Israel boleh refer dengan leader anda. InsyaAllah dia akan tolong anda macam mana nak register di bawah rangkaian anda. Program kita ni mudah. Sebab kita tak perlu nak ajar dia orang cara nak masuk ke SIM card, cara nak download itu, download ini, cara nak WhatsApp. Dia orang semua dah tahu dah. Kerja kita ajak tukar jenama saja. Kita tanya Hang bersama dengan Maxis, bersama dengan Sercom, bersama DG biasa, bersama dengan Tuntok. Hang dapat apa? Hang duduk kat cakap telco tu bagus sangat. Apa yang dia bagi pada Hang? Rotek kereta Hang mati ada tak dia orang tolong bayar? Tak ada. Anak nak masuk industri ada tak dia orang tolong bayar yuran anak nak masuk industri? Anak masuk hospital ada tak dia orang tolong bayar yuran hospital? Tak ada. Jadi jomlah bersama dengan Tuan Wow. Sebab apa? Dengan Tuan Wow, kita share kepada family, kawan-kawan, adik-beradik, insya-Allah kita dibayar bonus. Bila dapat bonus, kita boleh bayar rotek, boleh bayar insurans, boleh beli beras, boleh bayar itu, bayar ini. Tuan-tuan, inilah yang power program kita. Kan? Yang ketiga, apa kekuatan yang ketiga? Produk kita adalah produk keperluan. Ingat tak dulu kita pakai Maxis? Saya dulu pakai Maxis. Setiap bulan saya akan bayar bil. Selepas saya bergaduh dengan Maxis Bil, saya tukar pula prepaid tuan-tuan dan puan. Kalau pakai bil, bagi saya pakai bil ni, orang tu tak ada duit. Sebab dia bayar, dia pakai dulu, bayar kemudian. Orang yang pakai dulu, bayar kemudian, ada duit tak ada duit? Tak ada duit. Tapi orang pakai prepaid, dia bayar dulu, dia guna kemudian, ini orang ada duit. Kan? Tuan-tuan dan puan, sepanjang saya pakai prepaid dengan Maxis dulu, tak ada pun daripada pihak Maxis call, Muhammad Ikram, tolong top up. Banyak sekilah top up bulan ni. Dia tak ada minta, tuan-tuan dan puan. Dia tak ada call kita. Kita akan top up sebab apa? Ia adalah produk keperluan kita hari ini. Semua orang ada handphone. Orang miskin ke, orang pertengahan ke, orang yang kaya pun semua ada handphone. Sebab apa? Handphone sekarang bukan lambang kekayaan lagi. Ia adalah lambang keperluan semua orang. Ia adalah hak setiap insan, tuan-tuan dan puan. Okey? Dan yang terakhir, program kita power repeat sale, tuan-tuan dan puan. Power. Saya kat tu teranglah. Power gila. Alhamdulillah, daripada bulan pertama saya buat bisnes ni sampai ke sekarang dah hampir 8 tahun, tiap bulan without fail. Ya, pada bulan ke-7 income saya 5 angka sampai ke sekarang 5 angka pendapatan, tuan-tuan. Alhamdulillah. Inilah kekuatan bisnes kita. Okey? Okey. Cukup untuk itu saja. Jadi kalau ada persoalan mungkin saya buka dalam 5 minit macam tu persoalan, buka macam tu 5 minit. Yang mana saya boleh jawab, saya akan jawab. Tapi kalau melibatkan marketing, saya akan terus anda untuk online marketing apa semua, saya minta anda fokus pada hari Jumaat. Jadi saya tak nak anda buang waktu dan saya pun buang waktu anda untuk membuat online sebab hari Jumaat ni adalah proses untuk anda buat duit. Malam ni kita hanya